نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. الفاتحة والقبول إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى خصوص خاصة إلى صاحب الكتاب الشيخ أبو علي البنجاري الندوي، وإلى حضرة النبي بجاه المصطفى بسر الفاتحة. أعوذ بالله. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Allahumma ja'alna minal mutawaddi'in wal mukhlisin wal amilin was salimin fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih dan sayangnya Allah, pada malam ini Allah berikan kebaikan kepada kita. Allah kumpulkan kita dalam majlis yang baik. Allah kumpulkan kita bersama dengan jemaah-jemaah orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam tempat yang baik, waktu yang baik, tujuan dan niat yang baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkatan majlis kita pada malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak insya-Allah. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin daripada Allah, kita sambung semula muzakarah ilmu hadis kita, pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ambil daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang telah disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam ataupun kunyahnya Syekh Abu Ali Al-Banjari. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-26. Tajuknya munculnya galian-galian bumi. Nanti akan datang suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka galian-galian ataupun harta-harta yang mana asal di dalam bumi ini terlampau banyak, timbul ataupun muncul terlampau banyak. An Ibni Umar qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min zahabin wa kanat awwala sadaqatin ja'at bih Banu Sulaim min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah hadhihi min ma'dinin lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
takunu ma'adin wa yakunu fiha syiraru khalqillah. Rawahul Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, jadi hadis yang akan kita kongsikan pada malam ini, yang akan kita bacakan pada malam ini, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar namun sebenarnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yakni putera kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita lihat Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ini masuk Islam bersama dengan Sayyidina Umar, yang mana pada ketika itu Abdullah bin Umar ini berumur 10 tahun. Ini masih kecil lagi. Dan Abdullah bin Umar ni di antara sahabat yang suka duduk di barisan hadapan, ataupun kata mudah dia, pantang dengar perang, pantang dengar jihad. Maka beliaulah di antaranya orang yang paling bersemangat dalam peperangan. Juga disebutkan Abdullah bin Umar ini di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling suka tiru perbuatan Rasulullah. Sahabat yang paling suka tiru perbuatan Rasulullah. Rasulullah solat sekian, maka Sayyidina Abdullah pun solat sekian. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu masa solat di hujung. Dalam saf Rasulullah solat di hujung. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ni tengok Rasulullah solat di situ. Nanti setelah Rasulullah pulang, Sayyidina Abdullah ni pun akan solat dekat situ juga. Rasulullah baca Al-Quran waktu ni, waktu tu pun dia akan ikut. Ni di antara, kalau kita lihat dalam menuntut ilmu, dalam adab menuntut ilmu, itu di antara cara-cara kita bertabarruk, mengambil berkat guru. Sebab tu kalau kita lihat Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar ini, beliau di antara orang yang faqih. Ini orang yang Masya Allah hebat dalam ilmu fiqh, lebih-lebih lagi fiqh haji. Sehingga beliau ni di antara sahabat termasuk dalam ranking 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bilangannya adalah 2630 hadis. 2630 hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Jadi dalam kehidupan kita, kalau nak dapat berkat guru ini, apa yang guru buat kita ikut. Apa yang guru buat kita ikut. Selagi mana apa yang dibuat oleh guru itu satu perkara yang baik, yang tidak menyalahi syariat asalnya. Tapi kalau menyalahi daripada syariat, bukan tingkatan kita, jangan kita ikut. Sebab ada benda yang kalau guru buat, bagi dia itu sesuai, bagi dia itu maqam dia. Tapi bagi kita jangan sesekali. Guru apa contoh? Guru kahwin 4 contoh. Makam kita sesuai tak sesuai? Ini contoh mudah lah. Kata, Ustaz kata kena ikut guru. Guru aku kahwin 2, aku pun kena kahwin 2. Tak mampu. Ikut ni semampu kita lah. Dan bila mana kita ikut pun ada tertib-tertib dalam beradab. Mana adab tu kena ada lah. Kita tengok bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dalam bulan Ramadan menghatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 60 kali. Satu hari 2 kali khatam. Beliau boleh tak lebih? Boleh. Tapi disebabkan guru ni Imam Malik khatam Quran dalam bulan Ramadan 61 kali. Maknanya apa dia? Kurang satu kan? Tapi kalau sama, dipanggil apa dia? Istilah dia kurang adab lah. Walaupun dalam segi amalan ni tak ada lebih-lebih. Dalam segi amalan ni tak ada istilah kau kena kurang, tak ada. Cuma adab. Guru
Guru pakai kereta, contoh Mercedes, anak murid jangan pakai Mercedes. Anak murid bawah sikit. Itu di antara kami kalau belajar dulu ta'lim, Masya Allah. Itu kalau kita lihat daripada segi ni je kenderaan. Jadi segi hormat, Masya Allah. Jadi ada benda yang guru buat, kita tak boleh ikut. Guru hisap rokok, anak murid boleh hisap rokok tak? Tapi guru tak hisap rokok, anak murid hisap rokok macam mana? Itu banyak pula kata dia. Anak murid ni tak pernah hisap rokok, tapi dia tengok sekali guru tu hisap rokok, dia pun nak hisap rokok. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sekalipun bagi guru tu hukum dia lain, maka bagi anak murid hukum dia lain. Sebab kalau kita bahas tentang hukum rokok ni, dia banyak. Dekat Malaysia ni macam-macam. Ada guru ni bawa dalil ni, ada guru ni bawa hukum ni, ada guru ni bawa hukum ni. Maka itu pada individu masing-masing lah. Sebab ada guru yang hisap rokok, Syekh Yasin Fadani, Musnidud Dunia, di Mekah. Beliau hisap rokok, banyak hisap rokok. Sehingga disebutkan oleh Tuan Guru Haji Zaini, beliau ni satu hari hampir dalam 3-4 kotak rokok. Satu hari 3-4 kotak rokok. Kalau mengajar tu, dekat sebelah mesti ada shisha. Tahu shisha? Tak tahu, bohong kan. Mengajar tu mesti ada shisha kat sebelah. Bisa. Sampai satu masa tu, adalah beberapa orang anak murid yang tanya, yang daripada Indonesia. Ni saya dengar cerita sendirilah daripada Tuan Guru Haji Zaini Dahlan. Beliau tanya, kata, wahai tuan, kenapa tuan ni hisap rokok banyak sangat? Sedangkan ada sekian, walaupun hukum mutlak dia, hukum asal dia adalah makruh kan. Tapi bila ditanya, akhirnya kata Syekh Yasin Al-Fadani, dia jawab, aku ni tiap-tiap hari orang datang jumpa aku, minta doa, ngadu masalah, tanya hukum hakam sekian. Jadi setiap kali yang datang itu dengan izin daripada Allah, dengan ilmu yang Allah berikan kepada aku, anugerah yang Allah berikan kepada aku, kasyaf yang Allah berikan kepada aku ni, sampai setiap kali orang yang datang tu Allah zahirkan sifat mereka melalui wajah mereka. Jadi kalau perangai macam ni timbul muka monyet. Jadi kalau perangai macam ni timbul muka lembu, muka khinzir, banyak. Zaman sekarang pun ada orang-orang macam ni, cuma dia tak ada bagi tahulah. Cuma Syekh Yasin Fadani ni dia bagi tahu maqam dia macam tu lah, dia punya tingkatan dia, ilmu dia macam tu. Jadi untuk menutup hijab ini, aku buat benda-benda yang makruh. Untuk istilah orang panggil dalam ilmu dia apa? Buang hal. Mana hal keadaan dia itu, dia punya tingkatan dan maqam dia itu, dia boleh lihat sekian-sekian, dia buang. Maknanya kalau orang ni, kalau dia banyak buat benda makruh, maka benda-benda yang orang panggil apa nama dia, macam ghaib ataupun benda-benda yang tak boleh nampak orang lain, dia boleh nampak. Tapi kalau buat benda makruh ni, maka dia akan tertutup. Jadi dia buat benda tu bagi dia makruh. Dia hisap rokok lagi banyak, jadi orang yang datang tu nampak muka sebenar lah, tak jadilah muka dia punya sifat dan sebagainya. Istilah kata guru kami apa? Dipanggil buang hal keadaan pada individu guru tersebut. Cuma kalau hisap rokok, dia tak lebih pada buang hal lah. Kita lebih pada buat hal. Itu individu masing-masing lah. Maknanya masing-masing bila hisap rokok, dia ada apa nama dia punya hujah sendiri. Ada orang bila tak hisap rokok, dia jadi sakit. Ada tak? Ada. Bagi dia boleh hisap rokok. Ada orang kalau tak hisap rokok, dia jadi mabuk, dia jadi tak boleh buat kerja. Bagi dia boleh hisap rokok, tak ada masalah. Ada orang bila nak mengaji kan, ngantuk je, dia boleh hisap rokok. Cuma jangan dalam surau lah. Bila dalam surau dia ngantuk, saya tak boleh dalam kelas, mesti nak hisap rokok, tersegar. Hisap kat luar, jangan hisap dalam ni. Kau hisap dalam ni, dah hilang ngantuk, tu korang hajar. Jadi kat sini ada benda yang guru buat, kita tak boleh buat. Ada benda yang guru buat, kita tak boleh buat. Jadi Ibnu Umar ni, apa yang Rasulullah SAW buat, dia buat. Waktu ni Rasulullah baca Quran, dia buat baca Quran. Waktu ni Rasulullah semayang di sini, semayang kat sini. Dia ambil berkat-berkat guru dia. Ini Masya Allah. Kalau kita dapat jumpa anak murid yang macam ni,
maka kita jadikan dia apa dia? Sebagai di antara panutan ataupun guru kita. Sebab kalau dia boleh taat pada guru dia, insya-Allah ini di antara anak murid ataupun orang yang mencari ilmu dalam keadaan yang boleh dipercayai ataupun siqah. Tinggilah dia punya tingkatan dia. Ni dia Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ini di antara nama Abdullah yang popular ataupun nama Abdullah yang orang panggil terkemukalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Rasulullah ada kurang lebih dalam 300 lebih nama Abdullah. Betul, kalau kita lihat sebaik-baik nama kata Rasulullah adalah Abdullah ataupun Abdul Rahman. Zaman Rasulullah ada 300 lebih nama Abdullah. Tapi Rasulullah SAW mengangkat ada 4 nama Abdullah yang orang tengok masyhur ataupun hebat dengan ilmu dia. Dipanggil Ubadallah. Ini gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan juga yang keempat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak kepada Siti Asma. Abdullah bin Zubair, Siti Asma. Siti Asma ni kahwin dengan Zubair, Sayyidina Zubair. Siti Asma ni siapa? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adik kepada Abdullah bin Zubair ni nama dia Urwah. Urwah bin Zubair. Urwah ni siapa pula? Di antara tabi'in. Dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah, dia tabi'in. Dialah di antara para tabi'in yang mula-mula membukukan kitab-kitab sirah. Mana yang permulaan kita belajar sirah Nabawiyah ni, kitab-kitab hari ini ni, yang mula tulis, yang mula kumpulkan kitab-kitab sirah ni adalah Urwah. Jadi kalau tidak ada penulisan ataupun sejarah-sejarah Rasulullah, hari ini kita tidak tahu kisah-kisah sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar, masya-Allah, di antara sahabat yang hebat. Apa yang disebutkan di sini? Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Jadi pada satu masa tu ada beberapa orang disebutkan sini emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang, ini galian mereka. Daripada kaum Bani Sulaim, apa dia? Dia bawa sepotong emas. Sepotong emas ni kita tak boleh nak duga berapa banyak lah. Sepotong tu boleh jadi sepotong banyak, 1 kilo boleh jadi sepotong, mana kita tahu kan. Cuma wallahualam lah. Dekat sini disebutkan sepotong emas. Juga disebutkan di sini emas yang dibawa, yang digali oleh Bani Sulaim ini adalah emas yang pertama sekali dikeluarkan zakat. Emas yang pertama sekali dikeluarkan zakat. Maknanya kalau dia jumpa seketul, adakah seketul dikeluarkan zakat? Tidak. Daripada seketul itu dikeluarkan 2.5 sahaja untuk dibagikan zakat. Siapa yang terima zakat? Para asnaf lah. Zakat ini apa? Emas ni pula digali oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim ni dulunya di antara satu kaum yang berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana masuk Islam, masya-Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bertaubat ini luar biasa. Dia punya amalan dia punya kesungguhan beribadah dia luar biasa. Sebab tu kita ni digalak, diwajibkan kata Imam Ghazali untuk tiap-tiap hari bertaubat. Sebab Allah akan bagi satu semangat yang baru bagi orang yang bertaubat. Bila dia bertaubat, Allah hapuskan dosa lama, Allah akan bagikan apa? Allah akan berikan semangat ataupun keinginan untuk senantiasa buat baik. Kalau kita rasa jauh dengan Allah, kalau kita rasa makin lama makin lemah, makin turun iman kita, taubat balik. Astaghfirullah. Maka semangat tu Allah akan bagi. Kita tengok Bani Sulaim dulu jauh siap nak perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mana masuk Islam,
Dapat jumpa emas seketul, bawa jumpa Rasulullah dan jadikannya sebagai zakat. Kita jumpa emas nak buat apa? Timbang dulu. 1 kilo boleh tahan. 1 kilo hari ni emas berapa ringgit? Belah ribu juga asalnya. 1 kilo emas 999, bukan campur apa macam gelang emas tu. Gelang emas pun dia tahan lah. 1 gram pun hari ni dekat 200 lebih saya rasa. 208 macam tu lah. Sekarang ni di antara kira turun jugalah harga emas tu. Tapi kalau dikirakan sekilo, mau dekat belah-belah ribu juga rasanya. Kan? Ini zaman Rasulullah. Zaman kita masuk poket dulu. Masuk poket tak pun, tangkap gambar dulu. Tangkap gambar dulu, sebar dulu. Jadi kalau kita tengok sini, zakat yang pertama, setiap dipanggil zakat emas ini termasuk dalam zakat ma'din, iaitu galian daripada hasil bumi. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak mazhab, mazhab Imam Hanafi katanya apa dia? Segala benda ataupun segala yang bentuk pepejal yang kalian ambil, kalian keluarkan ataupun kalian gali daripada tanah, itu sahaja yang dikenakan zakat. Maknanya bentuk pepejal. Ada pejal, bukan cecair maksudnya. Tu. Tapi yang ada nilai lah. Yang ada nilai. Kalau gali-gali jumpa sudu, tak ada nilai, tak ada nak buat zakat dah. Maknanya semua bentuk pejal, tak kisahlah. Tapi kalau sudu tu zaman Fir'aun, ada nilai lah. Mungkin ada mana tahu, ada cok Fir'aun kat situ. Jual kat museum ke, ada juga nilai. Tapi bagi Imam Hanafi, hanya bentuk pepejal saja. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, dekat sini disebutkan segala yang kalian gali kemudian keluar daripada hasil galian tadi itu, bukan saja pepejal, cecair pun turut juga dikira untuk termasuk dalam bahagian zakat. Cecair ni macam apa? Macam minyak petroleum kan. Minyak ni orang panggil apa? Emas hitam. Atau emas hitam. Tapi bagi Imam Hanafi tadi tak perlu keluar zakat. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hanbal, pejal ke, cecair ke, yang ada qimah, yang ada harga, kena keluarkan zakat. Kalau jumpa satu ni, maka keluarkan 2.5. Ada mengatakan 2.0 saja. Jadi kita tengok. Kalau bagi Imam Maliki juga Imam Syafi'i, kalau kalian jumpa daripada hasil tanah ni, galian ini, yang kena keluar hanya 2 je. Apa dia? Emas dan perak saja. Emas dan perak je. Gangsa ke, minyak ke, tak perlu untuk keluarkan zakat. Cuma kalau dekat Malaysia ni, kalau dia gali, dia jumpa petroleum, jumpa minyak dan sebagainya, kena keluar zakat tak? Tak. Biasanya orang akan buat bayar royalty pada tempat tu. Contoh dekat dekat Kelantan kan. Jadi orang nak ambil hasil minyak dia tu, bayar royalty je lah. Itu sebagai dia ada hasil bumi di tempat tersebut lah. Tapi yang betul-betul kena keluarkan zakat, kalau dia sendiri gali, maka dekat situ apa dia? Mengikut Imam Syafi'i, emas dan perak saja. Di Malaysia ini dibuat kajian, apa dia? Dekat Malaysia ni lah paling banyak emas. Dalam banyak-banyak negara, dekat Malaysia lah paling banyak emas, dan emas yang paling berkualiti. Paling banyak kat Malaysia. Bukan saja emas, banyak lagi dengan timahnya, dengan minyaknya, Masya Allah. Di negara-negara Asia. Sebab tu orang dulu jajah Malaysia ni untuk apa? Kita tengok sejarah-sejarah balik. Datang Malaysia, turun Perak, sebab apa dia? Sebab harta dekat Malaysia ni, galian tanah dekat Malaysia ni terlampau banyak. Terlampau banyak hasil-hasil yang boleh mendatangkan keuntungan. Mereka dah untung, mereka balik. Mereka dah untung, mereka balik. Ini kalau kita lihat dekat sini, di antara zakat-zakat yang perlu kita keluarkan. Kemudian disebutkan, maka sahabat berkata, "Hai Rasulullah, emas ini adalah hasil dari galian kita." Lalu Nabi SAW menjawab, "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian, dan yang akan menguruskannya galian tadi itu
ataupun hasil daripada galian tadi adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat ni siapa dia? Orang yang tak layak memegang amanah. Secara terperinci kita lihat pada keterangannya. Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, petrol dan lain-lain. Petrol tadilah disebutkan emas hitam tu. Tetapi yang menguruskan dan yang menguasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Jadi kalau kita lihat dekat sini, Masya Allah, secara mudahnya, kalau kita kumpulkan ekonomi lah, kan, ekonomi kita, keuangan kita, ataupun kita tengok hasil-hasil daripada bumi ni dikuasai oleh siapa? Banyak yang pegang siapa? Yang disebutkan di sini apa dia? Yang dikatakan jahat, orang yang tidak layak memegang amanah. Pada keterangan disebutkan siapa dia? Orang-orang yang bukan Islam. Orang-orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam ni sekalipun dia baik, dia amanah, amanahnya itu tidak ada kebaikan di sisi Allah. Amanahnya itu tidak ada kebaikan di sisi Allah. Maksudnya tak dapat pahala. Cuma boleh jadi dengan amanah sifat baik dia tu, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayah paling besar bagi orang bukan Islam ni apa dia? Masuk Islam. Tu ya. Hidayah paling besar bagi orang yang bukan Islam ini adalah Allah bagi dia ruang ataupun jalan untuk masuk Islam. Sebab seluruh kebaikan yang dia buat selagi tidak masuk Islam, itu tidak ada ganjaran ataupun pahala daripada Allah. Sekalipun dia solat khusyuk, sekalipun dia hafal Al-Quran. Hari ini bukan, tak banyak-banyak orang yang bukan Islam boleh hafal Quran, boleh baca Quran, boleh baca jawi. Orang Melayu sendiri tak ada sejawi. Orang Melayu pun gagak-gagak. Tapi nak bagi tahu apa dia? Apa yang mereka ni buat, ambil wuduk dan sebagainya sempurna sekali pun tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran ataupun pahala. Ini yang dia kata orang yang jahat. Tapi yang ni lebih baik lagi. Mana dia ada sifat amanah. Yang ni yang pegang orang bukan Islam, malah dia apa dia? Khianat pula. Khianat pula dengan bangsa-bangsa Islam. Khianat pula pada orang yang beragama Islam. Dia punya jahat. Kita tengok kita punya ekonomi dikontrol oleh siapa? Ataupun kita tengok pasar raya hari ni. Kita tengok makanan-makanan hari ni yang masuk dalam perut kita ni daripada hasil mana? Daripada tangan siapa? Daripada keluaran siapa? Kita hari ni main bedal je, asal nampak halal masuk. Asal nampak halal ni. Halal pun salah hijau. Masuk je, asal boleh masuk. Tak tahu siapa yang buat ni, tangan orang Islam kau. Sebab tu sebelum ni ada kempen BMF. Kempen tu bukan dulu je, sampai sekarang kena bergerak. Ni bila senyap je media sosial tak sebarkan, tak viralkan, dia pun rasanya dah habis kot, dah Islam kot semuanya. Rasanya dah Islam kot barang-barang ni tak. Makanan-makanan macam ni lah yang boleh merosakkan ibadah kita. Di antara perkara yang paling cepat merosakkan ibadah adalah berpunca daripada perut. Apa dia? Makanan. Makanan kita tak jaga, asal boleh masuk. Nama pelik-peliknya beli. Tu. Nama macam sedap, dunia ada tu. Bedal. Tengok-tengok orang bukan Islam. Jadi kita ni secara tak langsung telah apa dia? Berikan kepada mereka ni apa dia? Kesenangan. Berikan kepada mereka kesenangan. Kita beli barang dia. Sekarang ni mereka pun pandai dah. Guna nama cap masjid. Kan nama Islam kita, ni masjid ni. Takkanlah orang bukan Islam buat cap masjid. Lelah kalau cap tokong. Kalau cap tokong tak ada beli kan. Cap masjid contohlah. Ni Islam ni masjid. Mukmin. Nama Safi. Kita pun asal nama Fifi, Safi. Ni macam Arab ni, Arab. Sekali tengok orang bukan Islam.
Kalau keluaran bukan Islam ni, yang jadi masalah dia apa sebenarnya? Campuran yang dibawa, campuran yang dimasukkan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi secara mudahnya dalam hukum fiqh, selagi kamu tak tahu hukumnya, boleh-boleh saja. Tapi mudarat pada roh itu banyak tak? Banyak. Di antaranya apa dia? Tak tahan buat solat. Solat tak boleh lama-lama. Bila doa tak boleh lama-lama. Kuliah tak boleh lama-lama. Itu mudarat dia. Kita pula jenis ikhlas sekejap orang panggil. Lagi sekejap ibadah tu lagi ikhlas lah kita. Betul tak? Solat jujur jawab. Solat panjang dengan solat sekejap, mana lagi ikhlas? Yang cakap kan macam tu salah kan? Solat tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat, mana ikhlas? Sendiri jawablah kata. 8 tapi nak ganjaran 20. Tu ikhlas. Doa panjang-panjang. Kita bagi doa selamatlah ke doa tahlil ke. Mana ikhlas? Panjang ke pendek? Lagi pendek lagi ikhlas. Makanan pun cepat masuk mulut. Lagi panjang lagi mencarut jemaah. Ini celaka betul imam ni. Mula-mula angkat tangan, masya-Allah, amin. Imam baca sedap dengan terjemah, masya-Allah. Masuk 5 minit tangan kat lutut dah. Lutut. Amin. Imam ni dulu, oh masya-Allah ni, tengok semua. Imam bantai lagi 15 minit, tangan dah macam ni. Last aku semayang kat sini lah. Mana ikhlas? Jadi kalau kita tengok dekat sini, semuanya punca sebab makanan kita. Hari ni yang paling susah nampak benda halal tu makanan. Sebab tu kita tengok ibadah kita makin lama makin jauh. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali dalam doa kita ni minta apa dia? Minta masuk dalam perut badan kita ni rezeki yang halal. Sebab tu tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi jangan tinggal solat sunat istikharah. Jangan tinggal. Solat sunat istikharah ni lah yang membantu kita yang lebih kepada benda baik. Kalau ada benda-benda buruk, benda-benda syubhat, inilah yang akan Allah elakkan daripada kita. Maknanya kalau kita nak pergi buat benda, rasa macam tak sedap hati, rasa macam apa yang saya sebut sebelum ni. Kalau orang yang hati dia Allah pelihara, kalau dia nak masuk satu kedai, tu kedai macam tak sedap hati je kata. Tu. Kalau rasa tak sedap hati atau rasa ragu-ragu, rasa syak, pergi tempat lain. Itu di antara Allah Subhanahu Wa Taala pelihara hati kita lah. Jadi sebab tu kalau kita tengok istikharah ni jangan tinggal lah dalam kehidupan kita hari-hari, jangan tinggal. Bila kita tak tinggal, insya-Allah semuanya akan jadi mudah. Perkara baik ni tak ada halangan. Tapi terbalik, hari ni perkara baik kita jadi berat nak buat. Perkara jahat, perkara murka Allah Subhanahu, perkara yang Allah murka ni dia jadi mudah, tak ada halangan pula. Itu di antara apa dia disebutkan di sini. Ini adalah suatu realiti yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara petanda hampirnya hari kiamat. Jadi kalau kita lihat dekat sini, inilah segala hasil-hasil daripada bumi ini dikuasai oleh orang bukan Islam. Dalam hadis Rasulullah disebutkan apa dia? Syiraru khalqillah, makhluk yang jahat. Maksudnya apa dia? Orang jahat. Orang yang tak amanah ni dia jahat dengan Allah. Dia berniaga tak amanah. Dia buat kerja tak amanah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, itulah di antara golongan orang yang jahat. Jadi apa dapat kita ambil dekat sini adalah apa dia? Harta galian kita ini dijadikan zakat kalau ianya bernilai. Bernilai daripada segi apa? Imam Syafi'i kata apa dia? Emas dan juga perak. Berapa gram? Dia kena pandai beza. Yang perlu dikeluarkan zakat ini adalah emas yang disimpan, bukan yang dipakai buat perhiasan. Jadi kalau ada emas yang kita simpan, contoh kita buat koleksi apa nama dia, gold bar kan, ataupun simpan emas dinar dan sebagainya, kira cukup 85 gram
maka kita kena keluarkan. Ataupun istilah ni dipanggil bahasa Arab 20 misqal. 20 misqal. Bukan misqal ni telefon tu 20 misqal. Emas yang disimpan. Kalau emas yang dipakai, sebagian besar mengikut uruf mengatakan apa? Boleh pakai 800 gram. Kutlah kedekut sangat atau nak keluarkan apa nama dia? Zakat, boleh pakai 800 gram tak apa. Ni 400 gram, ni 400 gram. Kalau simpan nanti keluar zakat, cukup setahun keluar zakat. Nak cukup dia punya nisab dah cukup dah. Simpan. Jadi dekat sini boleh. Tapi lebih daripada 800 tak boleh. Jadi nak keluarkan orang yang kadang-kadang dia ada apa nama dia ni, dia ada simpan emas ni, kadang-kadang dia ada akal yang bijak. Dia dah cukup setahun kan, dah cukup setahun, dah cukup haul, dah cukup nisab, sampai lagi sehari nak sampai cukup haul tu dia bagi kat isteri dia. Kita sebut sebelum ni kan. Nak cukup, contoh dah setahun dah 85 gram cukup. Tiba-tiba esok nak cukup setahun ni, esok dia kena keluarkan zakat sebab dah cukup setahun. Dia ambil 5 gram, dia bagi isteri dia. Yang ni abang bagi kan. Jadi esok berapa gram tinggal dekat dia? 80 gram. Cukup tak untuk keluarkan zakat? Tak cukup. Jadi pada masa itu dia dah kena start hari tu balik. 80 tu kena, 85 tu kena kumpul balik untuk cukup setahun. Jadi dia perlu keluarkan zakat? Tak perlu keluarkan zakat. Nanti dia dah bagi isteri dia balik, dah bagi isteri dia, yang abang nak balik boleh tak? Dia ambil balik, jadi 85 tu dikira hari pertama balik. Dia kena kumpul sahur balik. Nanti lepas tahun dia bagi balik. Tu nama dia apa? Akal Abu Jahal. Itu nama akal Abu Jahal. Dalam fiqh tak ada masalah, memang tu boleh. Cuma dalam tasawuf, akhlak kamu tu dengan Allah tu macam mana? Betul kalau kita tanya ahli-ahli tasawuf ni, zakat tu dia tak mengikut kiraan ni. Zakat ni apa yang kamu ada kamu bagi semua. Zakat tu apa yang kamu ada kamu bagi semua. Itu namanya zakat. Tapi kita tak sampai pada maqam tu lah. Kadang sedekah nak keluar RM1 pun fikir lagi, lepas ni cukup tak cukup. Dia tak sampai zakat emas lagi lah. Tu. Kita habis pun lepas tanah lah. Okay, masuk kepada hadis ke-27. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Arab ni maksud dia apa dia? Kalau kita lihat dalam kitab Rahiqul Makhtum, Arab ini membawa maksud tanah yang gersang, yang lapang, yang gersang. Sehingga kalau kita lihat pada permulaan tanah Arab itu ketika mana Nabi Ibrahim hantar Nabi Ismail, dalam kitab Rahiqul Makhtum disebutkan apa dia? Siti Sarah ni dia jealous. Dia berkahwin dengan Nabi Ibrahim, tak dapat anak, sampai 90-an tak dapat anak. Tapi berkahwin dengan Siti Hajar dapat anak. Dia minta apa dia? Nak menghilangkan rasa cemburunya. Dia suruh Nabi Ibrahim bawa apa nama dia? Siti Hajar dan Nabi Ismail ni tempat yang jauh. Daripada Palestin tu bawa ke mana? Ke satu tanah yang gersang. Tempat duduk itulah, tempat yang ditinggalkan itulah namanya Mekah Mukarramah. Itu orang Arab namakan Arab ni satu tempat yang gersang. Padang tandus lah, pada jarak pada terkukur. Maknanya dekat sini apa dia? Tanah yang gersang ataupun yang tandus. Tapi akhir zaman ataupun disebutkan kiamat ni takkan terjadi melainkan bila mana kita melihat lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Tu. Tanah Arab ni dah ada sungai banyak. Banyak sungai hari ni. Keterangan kita telah mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini.
Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang, tetapi sekarang telah mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang yang tandus dan tidak ada pohon kayu. Jadi siapa yang pernah pergi haji ataupun buat ibadah haji ataupun pergi umrah, dia akan bawa ziarah ni lah. Kita tengok macam mana padang Arafah. Mungkin zaman dulu kita tak tahu bagaimana keadaan, tapi kita boleh bayangkan hanya padang yang tandus. Tapi hari ni kalau kita pergi, ada apa? Ada pokok, sampai orang boleh berteduh. Walaupun pokok itu memang dia takkan tumbuh. Ada yang menyebutkan ditanam. Dia tanam pokok itu sendiri. Cuma kita tak boleh halang kan. Nanti kiamat sampai tak, benda tu mesti akan berlaku. Sebab untuk apa? Untuk kebaikan juga. Dan kalau orang buat ibadah apa, buat wukuf di Arafah kan, nak berteduh walaupun macam tu kalau dah ramai tak ada berteduh sikit pun, tapi nak bagi tahu apa? Ada tumbuhan-tumbuhan ni. Tumbuhan ni ada. Sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Nanti satu zaman kita akan nampak apa dia? Sampai dah tak nampak dah. Itu macam apa dia? Macam padang. Macam padang pasir. Sehingga disebabkan apa nanti? Tidak akan terjadinya kiamat sehingga bumi Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai, dan sehingga pengembara di antara Iraq dan Mekah ke Mekah tidak merasa takut. Yakni mereka merasa aman kecuali takut tersesat jalan. Kalau dulu ataupun musafir-musafir dulu daripada Iraq nak ke Mekah ni, mereka takut apa dia? Daripada jauh dah. Kalau ada penjaga-penjaga jalan ataupun samsing jalan ni, kabilah-kabilah yang jadi pemeras ugut ni, orang panggil apa? Minta duit kawasan lah contohnya, ni kawasan aku. Kalau padang pasir, daripada jauh nampak tak? Kalau nampak tak boleh lagi dah orang, sebab tak ada apa. Tapi hari ni orang-orang Iraq, contoh dia bagi contoh, Rasulullah bagi contoh, daripada Iraq nak ke Mekah, dia tak takut dah benda ni. Sebab apa dah? Banyak bangunan, banyak apa? Pohon. Cuma yang dia takut apa? Takut sesat jalan. Dan memang itu pun berlaku. Rasulullah kata, memang itu dah berlaku dah. Hari ni orang tak takut dah perompak, cuma takut sesat jalan. Ni betul ke lalu nak pergi Mekah ni? Betul ke laluan ni? Sebab tu kalau kita tengok orang Arab ni, dia ni suka berkelah tepi jalan. Sekarang. Masa pergi Mekah pun perasan juga dulu. Nak pergi daripada Mekah ni ada satu tempat tu yang ada pohon dan pokok dan sebagainya. Orang Arab ni tepi jalan pun dia jadi kelah. Bentang tingkal, letak ada air pun. Kita tengok, buang tebian ke kan? Dahlah padang pasir, pokok pun tak berbanyak pun. Kita tengok, Masya Allah. Sebab apa dia? Sebab mereka ni susah nak jumpa tempat berteduh kalau keluar rumah. Tapi bila ada macam pohon, ada pokok, rendang, kemudian apa, boleh payung daripada panas matahari, asal boleh letak, jalan makan ada air. Okeylah. Sebab tu orang Arab kalau datang Malaysia ni, dia panggil apa dia? Jannatul dunia kata. Banyak betul pokok-pokok kata. Sebab tu ikut suka dan bentang cikal tepi jalan raya. Orang Arab ni bukan kira. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab yang dekat sana ni, Masya Allah, belah-belah Badui ni, orang lama ni, pendalaman ni, kalau tengok dah ada pembangunan, Masya Allah. Tapi sekarang kita nak jumpa susah dah lah. Sekarang ni bangunan banyak. Jadi dekat sini dilihat keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangkan gambaran suasana padang mahsyar, tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil dari suasana wukuf jemaah haji di padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Jadi kalau orang yang sampai ke Arafah tu, dia tak dapat rasa lah nak wukuf Arafah ni, muhasabah, kenang balik dosa-dosa dia buat. Bila dia nampak macam-macam permandangan gitu, cantiknya pokok tu, cantiknya bangunan tu, cantik-cantik. Jadi suasana macam alam padang mahsyar tu ada. Walaupun kita tak boleh nak bayangkan atau menggambarkan bagaimana mahsyar itu, tapi inilah di antaranya salah satu tempat yang kamu duduk, tak ada apa-apa pun, tak ada satu tumbuhan pun. Bila duduk, kita wukuf kat situ, Masya Allah, suasana mahsyar tu tak nampak kalau ada pohon-pohon ni macam buatan orang dan sebagainya kan, tanam sendiri dan sebagainya. Jadi tak nampak. Jadi suasana muhasabah dia tak ada. Samalah macam kita pun.
Kalau kita nak muhasabah diri kita, nak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk seorang-seorang. Itu yang dipanggil apa? Berkhalwat dengan Allah, berdua-dua dengan Allah. Kalau ramai-ramai, dia susah. Kita semayang kat rumah malam-malam kan, semayang ramai-ramai, kita nak menangis. Seorang ayah nak mengadu pada Allah, nak menangis pun susah tengok anak ada. Malu tak, gentle kan. Ya, kalau dua orang dengan isteri nak bangun malam jemaah, ayah ni nak mengadu pada Allah, salah dia pada isteri dia pun malu. Sebab isteri dia ada, nak menangis kata, banyak sangat ke dosa bang bang nangis-nangis nak mati dah ke? Elok seorang-seorang. Tu nama khalwat. Sebab tu bila kita tengok dekat sini, biar ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dengan Allah, duduk dalam bilik, mengayu, panggil nama Allah, mengadu dosa-dosa kita, kesalahan kita. Cari masa dalam bilik dan rumah kita ni, dia sediakan satu ruang untuk suluk lah, untuk kita berkhalwat dengan Allah. Jangan sampai tak buat langsung, sebulan sekali pun jadilah. Dekat situlah kita muhasabah diri kita balik. Ini kita bila pergi wukuf di Arafah ni, semua orang Masya Allah. Siapa yang pulang wukuf daripada Arafah ni, maka seluruh daripada dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita pergi Arafah hari ni, saya baru-baru ujung tahun lepas pergi Arafah, ziarah kat sana buat umrah. Kita nak tengok, nak dapatkan suasana, feel tu tak nampak lah. Memanglah orang ramai dan sebagainya, cuma kita nampak, oh ni ada pohon ni ada ni. Pergi naik dekat Jabal Rahmah tu tak tengok dengan, belum naik tu nampak macam-macam pula. Ahmad sayangmu macam tu. Nama ukiran dekat batu tu, Masya Allah. Itulah tempat pertemuan, apa nama dia? Nabi Adam dan Siti Hawa kan, di Jabal Rahmah. Orang pula berkhurafat dekat situ, tulis macam-macam kat batu tu, Masya Allah. Ahmad Love PA penuh nama dia. Itu baru bid'ah betul. Nak tulis kan tak payah tulis lah, angkat tangan doa cukup lah, ambil berkat kat situ je. Ni sampai tulis apa dan sebagainya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, nak bagi tahu ni di antara kejadian-kejadian alam yang kita sendiri tak boleh nak ubah. Kita sendiri tak boleh nak ubah. Memang akan berlaku, akan tumbuh-tumbuhan, akan ada sungai dan sebagainya, itu memang akan berlaku. Cuma Rasulullah SAW nak bagi tahu apa dia? Ini di antaranya kiamat sudah hampir. Kiamat makin dekat dah. Kita tahu macam ni sebenarnya untuk apa dia? Adakah kita nak hancurkan pokok-pokok tu tak? Kita hancurkan sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, dalam diri kita. Kita tahu, tapi kalau tak hancurkan, sama saja. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan manfaat, Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk sama-sama kita beramal. Lebih-lebih lagi pada zaman fitnah ini, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang, golongan-golongan yang terselamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Saya mohon maaf segala salah silap, mudah-mudahan ada berkahnya. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.